bila Sultan Kedah marah, kau cakap nak tolong tapi rupanya kau tolong. Kau dah tipu aku. Tak apa, aku tak serang kau. Jadi Sultan Kedah telah menyerah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi, Let Hisrozi Teaching History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada sejarah tingkatan 3, bab yang kedua, pentadbiran negeri-negeri Selat. Dan fokus untuk video kali ini, kita berada pada bab yang pada subtopik 2.1, iaitu berluasan kuasa British di Pulau Pinang. Kita dah belajar dalam video yang sebelum ini, bahagian yang pertama, ini merupakan bahagian yang kedua. Bahagian pertama kita dah belajar tentang latar belakang Pulau Pinang sebelum British menguasai Pulau Pinang dan apakah faktor perluasan kuasa British ke Pulau Pinang. Kenapa British inginkan sangat Pulau Pinang? Jadi ini adalah bahagian yang kedua, kita nak tengok bagaimanakah kronologi British mendapatkan Pulau Pinang menjadi cengkaman British daripada wilayah Kesultanan Kedah. Alright, kita nak tengok apakah kronologi kejatuhan Pulau Pinang ke tangan British. Alright. So yang pertama kita nak tengok, alright, sebelum British menguasai Pulau Pinang, British kena tahu dahulu apa yang berlaku di Pulau Pinang. Yang mana kita tahu Pulau Pinang merupakan di bawah penguasaan Kesultanan Kedah. Jadi kena buat research dahulu untuk memudahkan kerja British untuk mendapatkan Pulau Pinang. Kamu masih ingat lagi dalam bab yang pertama kita dah belajar 7 strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita. Alright, ada manipulasi tipu helah, pakatan dan sebagainya kan. Jadi ini adalah kita tengok cara yang pertama adalah menggunakan cara manipulasi. Alright, yang mana bila dia buat research, dia tengok rupanya dekat Kedah ini mempunyai satu problem, satu masalah, iaitu masalah perebutan tahta. Yang mana Sultan Kedah pada waktu itu namanya Sultan Muhammad Jiwa. Jadi Sultan Muhammad Jiwa ini ingin melantik pengganti bagi baginda sebagai Sultan Kedah yang seterusnya. Jadi telah melantik orang kata anak beliau yang bernama Tunku Abdullah sebagai pengganti atau Raja Muda Kedah yang akan menggantikan beliau sebagai baginda sebagai Sultan Kedah yang seterusnya. Tetapi Tunku Abdullah ini tidak disukai oleh kerabat di Raja Kedah. Mereka inginkan orang lain. Mereka tak suka dengan Tunku Abdullah ni. Tapi Sultan Muhammad Jiwa, dia nak juga Tunku Abdullah. Dia berlakulah orang kata konflik dalam pemerintahan antara Sultan Muhammad Jiwa dan juga kerabat di Raja Kedah. Dekat situlah kerabat di Raja Kedah ni telah mula melakukan planning ataupun strategi untuk menjatuhkan Sultan Muhammad Jiwa dan juga Tunku Abdullah ini. Jadi kerabat di Raja Kedah telah meminta bantuan daripada orang-orang Bugis atau masyarakat Bugis untuk menyingkirkan Sultan Muhammad Jiwa dan juga Tunku Abdullah. Jadi Sultan Muhammad Jiwa pun tidak tinggal diam. Dekat situlah Sultan Muhammad Jiwa pun dia nak menyingkirkan kerabat di Raja Kedah yang nak menentang dia. Dia telah meminta atau baginda telah meminta bantuan daripada British. Yang pada waktu ini British diwakili oleh SHTI ataupun nama panjang ni kita bagi sebagai Syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi dia telah minta tolong daripada SHTI ini untuk membantu dia mengekalkan kedudukan dia sebagai Sultan di Kedah. Alright, dan di situlah pada awalnya SHTI ni cakap, kita akan bantu Sultan Kedah. Kita akan bantu Sultan Kedah untuk mengekalkan kedudukan Sultan Kedah di Kedah. Tetapi SHTI mungkir janji kerana mereka tidak, at the end mereka tidak membantu pun Sultan Kedah. Nampak dekat situ. So itu yang pertama. Seterusnya kita nak tengok juga berlakunya ancaman daripada Siam. Di mana Siam menuntut kembali penghantaran bunga emas oleh Kedah yang terhenti semasa perang Siam Burma. Yang mana kamu kena tahu, Kedah ini merupakan negara naungan Siam. Maksud kat sini Kedah ini berlindung di bawah Siam. Jadi Kedah ini diarahkan oleh Siam untuk menghantar bunga emas, bunga yang diperbuat daripada emas setiap 3 tahun sekali sebagai hadiah. Sebab Siam melindungi kerajaan Kedah. Tapi semenjak berlakunya perang Siam Burma, antara Siam dan juga Burma, dekat situlah Maharaja Siam ni dia busy berperang. Jadi Sultan Kedah pun dia rasa, okey aku boleh stop kot hantar bunga emas dekat sini. Jadi Sultan Kedah pun dia hentikan penghantaran bunga emas semasa perang Siam Burma ini
berlangsung. Tapi bila perang Siam Burma ini dah tamat, Siam dia minta balik supaya dia hantar, orang kata, meneruskan kembali penghandaran bunga emas tersebut, tapi Sultan Kedah tak nak. Jadi bila Sultan Kedah tak nak, di situlah Siam mula melakukan ancaman. Bila Siam ingin melakukan ancaman, ingin menentang dan juga menyerang Kedah, dekat situlah Sultan Kedah telah minta bantuan daripada SHTI kembali untuk orang kata untuk membantu dia menentang Siam. Dapat dekat situ. Dah kena tipu kali pertama, dia minta tolong untuk kali yang kedua pula Sultan Kedah ni. Dan pada waktu ini, Sultan Kedah yang ada, yang telah ditabal adalah Sultan Abdullah. Sebelum ni kan kita belajar Sultan Muhammad Jiwa kan. Lepas tu dia telah melantik Tunku Abdullah. Jadi Tunku Abdullah inilah yang telah menjadi Sultan Abdullah. Dan sebagai galang gantinya, kalau SACI ingin ataupun kalau SACI berjaya membantu Siam, membantu Kedah untuk menentang Siam, Sultan Kedah akan menawarkan Pulau Pinang sebagai tampak pangkalan kepada SACI. Nampak dekat sini. Jadi British dan juga SACI pun kata apa? Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi kita orang kena tanya dulu dengan siapa? Dengan pejabat Tanazahan. Dia kena tanya dengan bos besar dahulu. Tapi dalam proses pertanyaan ini, dekat sinilah Sultan Kedah benarkan Francis Lai, orang kata SHTI yang diketuai oleh Francis Lai untuk menetap di Pulau Pinang. Jadi baginda telah meminta bantuan Francis Lai untuk menyampaikan pesan bantuan tersebut kepada bos besar British di India. Maksud bos besar senang kata, yang kata Sultan Kedah dah minta tolong dengan British. Dalam pada nak orang kata nak menyampaikan pesan tersebut, Sultan Kedah benarkan Francis Lai dan juga tentera-tentera SACI lain untuk menetap di Pulau Pinang. Alright, dapat dekat situ. Tetapi at the end, apa yang berlaku? Berlakulah tipu helah daripada Francis Lai. Tunggu bila Sultan Kedah dah benarkan orang kata Francis Lai ni duduk dekat Pulau Pinang, rupa-rupanya SACI hanyalah menipu Sultan Kedah. Sebab apa? Francis Lai pada awalnya, pada asalnya dia hanya nakkan Pulau Pinang saja. Dia tak ada niat pun nak membantu Sultan Kedah. Sebabkan dia nakkan Pulau Pinang sebabkan kedudukan yang strategik. Francis Lai dia janji bulan Nabi Mintah akan memenuhi syarat Sultan Kedah. Tapi Sultan Kedah kena benarkan dia orang tinggal dekat Pulau Pinang. Dia kata, okey, kita orang akan tunggu. Tapi tunggu kita orang tanya dulu. Tanya dulu kepada bos besar. Tapi semasa dalam proses pertanyaan ni, kita nak tinggal dulu kat Pulau Pinang. Sultan Kedah pun cakap, okey, tak boleh tinggal. Nanti kalau dah orang kata bos besar dekat Tanah Jajahan dah beri orang kata arahan, nanti update better. Contohnya macam tu. Jadi sementara menunggu jawapan SHTI, Sultan Kedah telah membenarkan Pulau Pinang sebagai tapak pertempatan British. Tapi at the end, apa yang berlaku? SHTI tak tolong pun Sultan Kedah. Itu yang menunjukkan tipu helah daripada Francis Lai cuma untuk dia dapat tinggal ataupun memulakan pertempatan di Pulau Pinang. Dan pada 1786, secara rasminya Pulau Pinang menjadi pertempatan British dengan menamakan Pulau Pinang itu sebagai Prince of Wales. Alright, dan bandar utamanya adalah Georgetown. Pulau Pinang sempena nama Raja England. Nampak dekat situ. Jadi ini kronologi dia. Alright, bagaimanakah boleh jatuhnya Pulau Pinang ke tangan British? Bagaimana Kedah telah hilang hak dia terhadap Pulau Pinang untuk selama-lamanya. Dan yang seterusnya kita nak tengok bagaimanakah pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang. Bila British dah atau SACI ni dah dapatkan Pulau Pinang. Dekat sinilah pada 1786, Siam telah menakluk Patani. Patani adalah kawasan di sekitar selatan, nama kata selatan Thai yang berdekatan dengan Kedah. Jadi Siam, dia ingat tadi kita belajar, Siam dia nak attack Kedah. Jadi Siam ni telah menakluk Patani dan mengancam negeri Kedah. Dan sebab ini yang kita belajar tadi, Sultan Kedah minta bantuan daripada SHTI. Tapi British atau SHTI ni tak nak tolong sebab tak ada perjanjian lagi. Dekat situlah pada 1791, Sultan baru sedar yang kerajaan Kedah atau Sultan sendiri telah ditipu oleh Francis Lai. Dekat sinilah bila dia telah ditipu, Pulau Pinang dah jatuh ke tangan British. Tentera-tentera dah banyak ada dekat Pulau Pinang ni. Dekat sinilah orang kata sebabkan orang kata marah sebab ditipu, Sultan Kedah telah menyerang SACI di seberang perai. Seberang perai ini adalah kawasan mainland atau kawasan tanah besar bahagian Pulau Pinang.
Alright, jadi bila Sultan Kedah marah, kau cakap nak tolong tapi rupanya kau tolong. Kau dah tipu aku. Tak apa, aku tak serang kau. Jadi Sultan Kedah telah menyerah Pulau Pinang melalui seberang perai, tapi Sultan Kedah ditewaskan. Dan bila berjaya ditewaskan oleh Francis Slide dan juga SHDI, dekat situlah Sultan terpaksa dan dibaksa untuk menandatangani perjanjian pendudukan British di Pulau Pinang secara rasmi. Dan pada tahun 1800 dekat situlah Pulau Pinang dah memang menjadi, orang kata rasminya menjadi milik British. Di situlah orang kata SJT telah meletakkan governor pertama di Pulau Pinang, nama dia Governor Late, untuk mendesak Sultan Kedah menandatangani perjanjian untuk menduduki seberang perai sebagai benteng British. Nampak dari kat sini. Alright, bagaimanakah orang kata Sultan Kedah ini telah berjaya ditipu oleh Francis Slide, alright, untuk mendapatkan Pulau Pinang. Dan akhirnya Pulau Pinang yang dahulunya adalah milik Sultan Kedah telah jatuh ke tangan British pada tahun 1800. Dan itu merupakan negara pertama atau negeri pertama yang berjaya dikuasai oleh British, iaitu negeri Pulau Pinang. Dan ini merupakan orang kata permulaan, first chapter dalam cerita penjajahan British. Kita akan tengok dalam bahagian yang seterusnya nanti, bapa yang seterusnya bagaimana British mendapatkan pula negeri-negeri lain untuk dia dapatkan kuasa yang lebih besar di tanah Melayu. Alright. Jadi kita masih ada lagi dua negeri dalam peluasan kuasa British, iaitu di Melaka dan Singapura. Jadi bagaimana pula British mendapatkan Melaka daripada Melaka? Dan bagaimana pula British mendapatkan Singapura? Itu kita akan belajar dalam video yang seterusnya. Jadi sekarang apa yang kita dapat simpulkan dekat sini adalah kamu dah tahu, alright, bagaimanakah Pulau Pinang yang dahulu dia adalah di bawah wilayah Kesultanan Kedah telah jatuh ke tangan SHDI aka British, alright, disebabkan oleh individu yang bernama Francis Slide. Alright. Jadi saya rasa sampai di situ saja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Kalau korang ingin belajar topik-topik lain bersama dengan saya, orang kata Sir Hisrozi, korang boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah kita boleh belajar bersama-sama. Okay, so jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram saya menggunakan username yang sama, iaitu Hisrozi. Let's Hisrozi teach you history. Okay, itu saja daripada saya. Kita masih ada lagi bahagian seterusnya. Kita nak tengok tentang Melaka dan juga Singapura. Bagaimana kedua-dua negeri ini boleh jatuh ke tangan British. Kalau korang ingin bahagian Melaka dan juga Singapura, korang boleh komen di ruangan komen. Itu saja daripada saya. Let Hisrozi teach you history. Okay, bye.